Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Dengar tak bro? Mimin? Kenapa tak ada suara? Ya bro. Waalaikumsalam. Oh, Mimin. Halo. Hello bro. Ah, dengar tapi suara Mimin agak jauh lah. Oh ya ke? Oh, Okey. Macam ni okey? Okey, macam mana korang boleh dengar tak jelas suara Mimin? Suara jauh katanya. Jauh je. Ah, Tadi pakai earpod. Earpod tak dengar suara. aha. Dan sekarang saya buka. Dan tak tahulah sebab macam ada something yang menghalang ke apa ni. Ah, kalau macam mana ya? Ah, okey, Min, cuba suara lagi. Hello, hello. Assalamualaikum. Clear pun. Ah. Aduh, Min. Ini kan rasa-rasanya macam ada ujian dia yang tertentu. Tadi Profil masa kongsikan kisah yang terbaru Mimin tadi, kan? Ya, ya. Cerita tu, kenapa lari-lari cerita ni? Dia lari-lari. Dia tak bagi kot. Dia tak bagi share. Tak bagi, kita cari dia sampai jumpa. Baik. Okey Min, apa khabar Min? Sihat Alhamdulillah, Alhamdulillah. sihat. Sebagai seorang sahabat Profil rasa macam Allah, rasa seronok lah bila dengar Mimin dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, syukur Min. Syukur Alhamdulillah. Ha, Cuma tapi agak hmm, busy agak busy sekarang. ya. Ya, Tapi Alhamdulillah syukurlah sebab sempat keluarkan satu karya yang terbaru. itu pun bertahun kot Dah bertahun ya. simpan. Masya Allah, Masya Allah. ABC Okey, tak untuk tak ke? apa dia? Kesian. Apa dia? ABC, dia punya tu lag Lag pula. Tapi dekat sini hijau je okey je. kan? Dah okey dah. Dah okey dah. Ha. Okey, Min. Mhm. Okey, untuk pengetahuan anda semua kan, Mimin Alibaba ni Profil dah kenal dia lama. Dah lama lah kan. Dah lama juga kita kenal Min Lama. Beliau ni sebenarnya adalah seorang okey nanti kita biar Mimin yang cerita sendiri Mimin ni dia selain daripada seseorang ni, beliau juga adalah seorang pengkarya kisah-kisah seram, tapi dia tak karya cerita-cerita lain. Dia menyampaikan dalam bentuk penulisan pengalaman beliau sendiri, dan pengalaman tu adalah 100% original yang tak ada langsung ditongkok tambah dalam cerita tu. Semuanya Betul, 100% melalui kisah benar. betul. Untuk itulah si Mimin. Sebab saya tak reti nak present Mhm, orang kata mhm. fiction. Tak Sebab ada fiction kan? yes, saya tu Ah, memang tak reti. Saya akan present based on my orang kata mhm. uh, true experience. Jadi Brofai ni mula-mula mengenali Mimin Alibaba ni melalui channel FB. Daripada FB lah, daripada muka buku. Dan kali pertama Brofai baca kisah dia, iaitu Nek Kim. Kisah Ya, Nek Kim. Kim. Kisah Nek Kim. Tengok, susunan ayat cantik, jalan cerita menarik. Tu Brofai pun messenger lah si Mimin ni, minta izin daripada Mimin Alibaba untuk Brofai alihkan cerita dia ni daripada bidang daripada penulisan ke audio, untuk nak hidupkan jalan cerita ni lah.
So Mimin pun dia bagi lampu hijau untuk apa ni Betul Min Ya, betul. Untuk audiokan kisah-kisah hari ni. Dia daripada situlah uh, profil apa ni kenal. Betul kata ABC adaptasi. Okey Min. Ramai juga nak tahu Min, siapa sebenarnya Mimin ni. Okey Min. Cuba cerita Min. Saya adalah seorang jururawat Hmm. yang bertugas di sebuah hospital swasta sekarang. Dan sepanjang masuk tahun ni adalah tahun yang ke-13 saya bertugas. So sepanjang 13 tahun bertugas 13 tahun. terlampau banyak lah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mistik. Sebab hospital kan satu tempat yang agak kotor, yang penuh dengan misteri. Kalau kata yang Dia bukan kotor macam mana, daripada sudut hygiene dia tu memang ada hygiene. Tapi hygiene, kotor dia daripada kotor maksudnya macam masuknya dalam darah, di everything. sebaliknya lah, darah lah apalah kan. So saya mengalami gangguan sejak mula dari bekerja dekat tempat lama sampai bertukar tempat kerja. Memang setiap tempat kerja yang saya bekerja memang akan ada. Saya pun tak tahu kenapa. Dan untuk pengetahuan semua, saya cuba untuk menyampaikan cerita, bukan cerita fiksyen. Sebab sepanjang yang saya perhatikan, ramai yang bercerita, mengolah cerita daripada cerita-cerita fiksyen. Tapi why not? Orang kata kisah hospital ni kita present melalui pengalaman yang sebenarnya. Okey. Walaupun kita nama hospital dia tak perlu diberitahu dekat mana, lokasi pun dekat mana, tak payah beritahulah. Tapi cukuplah sekadar menceritakan pengalaman yang sebenar kan Min? Ya, betul. Saya pun tak tahu bro, memang setiap tempat saya bertugas akan ada cerita-ceritanya yang tersendiri. Seperti yang Bro Fai tahu, sebelum ni saya bertugas di pusat jagaan. Saya merupakan lebih kurang dipanggil penjaga bilik mayat. So most of the time tempat saya dekat dalam bilik mayat. Ada kematian je orang akan cari saya. So daripada bilik mayat tu timbul satu idea saya untuk share dekat semua orang saya punya experience. Apa yang terjadi dekat bilik mayat. Dia. So korang dah tahu siapa Mimin Alibaba ya. Dan pada malam ni si pengkarya ni sendiri menceritakan pengalaman dia. Okey Min, ada kan kisah-kisah baru yang tertunggak yang masih belum diceritakan? Ada je. Kisah-kisah semenjak saya bertukar tempat bertugas ni bro. Silakan Min. Saya ingat dah tak ada dah kisah-kisah macam tu pasal saya sekarang bertukar dekat sebuah hospital baru. So kita ingat hospital baru ni macam tak ada apalah yang akan terjadi. Tapi boleh tahan dahsyat jugalah. Di bahagian bilik mayat juga ke Min? Tak. Tapi saya ada jugalah pergi hantar jenazah pergi bilik mayat. Tapi saya sekarang ni lebih kepada dekat ward, macam menjalankan tugas seperti biasa. Sebelum ni yang dekat bilik mayat tu saya dekat pusat rawatan, bukan hospital, pusat jagaan. Pusat jagaan saya yang akan handle. Tapi sekarang ni saya dah bertukar tempat. So saya lebih banyak habiskan masa saya dekat dalam ward. Tapi Mimin memang handle jugalah tempat tu. Tak. Saya cuma akan orang kata handle apa yang terjadi dekat ward. And then after that saya akan
macam pass over kepada yang handle sendiri dekat bawah, dekat bilik mayat. Saya dah tak handle sepenuhnya. Okey, faham. So, apakah pengalaman yang Mimin akan kongsikan pada malam ni? Sepanjang baru agak-agak dalam 8 bulan saya bertukar ke tempat baru. Saya pernah attend beberapa Code Blue dekat ward. Code Blue ni bermaksud iaitu kod kecemasan untuk situasi kritikal. Contoh Code Blue ni macam serangan jantung, mostly yang famous serangan jantung lah, suddenly macam tiba-tiba kena heart attack dalam ward. So kita akan tekan Code Blue ni untuk minta tolong kepada yang lain datang ke lokasi untuk melakukan CPR. And then mostly susah lah kita tak jumpa kalau Code Blue ni suddenly patient dia sembuh, tak. Selalunya kita akan jumpa patient dia akan meninggal dunia. Seperti biasalah, saya akan present saya punya skill untuk buat last office. Last office tu kira macam membersihkan mayat lah. So kejadian ni berlaku pada seingat saya bulan Julai tahun lepas. Baru beberapa bulan. Tahun lepas Masa buat LO tu tak ada apa-apa yang terjadi. Cuma masa saya dengan kawan, partner team hantar satu jenazah ni pergi ke bilik mayat. Saya bertugas dekat tingkat 10. So bilik mayat tu dekat B2. So kita masuk dalam lift. Masa turun tu memang tak ada apa-apa. So dah keluar dekat B2 tu kan. Perjalanan dari pintu nak menghala ke pintu bilik mayat ke seberang sana agak jauh. So kita akan tolak stretcher tu. Sepatutnya orang kata, tak tahulah siapa yang design building tu kan. Kenapa buat bilik mayat tu jauh sangat? Marah pula Min. Bayangkan nak tunggu lift satu hal. Lepas tu daripada pintu keluar nak menghala ke pintu masuk bilik mayat tu, adalah dalam orang kata, tak reti lah nak mengagak berapa ratus meter kan, tapi agak jauh lah. Agak jauh jugalah. So kita kena tolak dengan secepat mungkin. Pasal kita tak nak, sebab B2 tu parking sebenarnya bro. Apa dia? B2 tu adalah parking juga. Kita tak nak orang yang parking kereta tengok kita tolak mayat. Oh, faham. So kita tolak cepat-cepat. Okay, masa dah settle dekat, dah pass over jenazah tu dekat bilik mayat, kita nak keluar balik tu macam mana nak cakap sesat. Macam suddenly kita tak tahu mana satu pintu tadi kan, masa kita keluar nak hantar tu, jadi nak balik semula ke lift tu, pintu mana kan. Sebab kita confuse, ada pintu rintangan api dia terlampau banyak dekat bawah dengan pintu elektrik tak reti lah, pintu yang hose semua tu kan. Tahu. Kita tolak satu-satu still tak jumpa. Lepas tu kita nampaklah satu security guard. Kita nampak seorang security guard ada dekat situ. Dia tanya, ya cik, kenapa? Dia tanya. Saya kata, mana bang pintu nak pergi lift? Kita orang baru lepas hantar satu dead body tadi. Dekat sana, dia kata. Dia tunjuk pintu tu. Pintu tu lah yang kita buka. Tapi masa kita check tadi, pintu tu tak boleh buka. Okey, lepas tu? Lepas tu kan, okey. Masa tu saya sempat menjeling lah nama guard tu Chua. Okey. Chua. Okey. Orang berbahasa Cina lah. Yes, Chinese. Lepas tu, okey. Dah tak bercakap dengan guard tu pun berlalu pergi, kita pun terus naik lift ke atas.
Okay, dah settle. Masa tu saya kerja malam. Okey. Kematian tu awal dalam pukul 9 lebih saya baru masuk shift. Okey. Nak dijadikan cerita dalam tengah malam lah pukul 1 pagi. Ni hari yang sama shift yang sama. Saya duduk kat kaunter sampai type report, nak buat orang kata report kematian apa semua. And then suddenly pintu rintangan api depan saya tu terbuka sikit. Dia terbuka sikit. Macam pintu tu kan berat kan. Dia terbuka Betul. sikit. Lepas tu dengan bunyi yang kuat macam engsel rosak. Macam nak kena taruh minyak tu. Bunyi kuat lah. Lebih kurang macam tu. Okey. Lepas tu dia buka sikit. Lepas tu saya tunggu juga. Siapa yang tolak pintu tu kan. Lepas tu tiba-tiba partner tadi cakap. Ni partner lain, bukan partner tadi tau. Dia partner yang lain. Yang ni nama dia Syuhada. Syuhada. Lepas tu dia kata, dia mai dah, awal lagi ni. Dia kata dengan lorak Kedah dia. Lepas tu, dia dah tahu lah tu. Saya pun pelik. Siapa? Sebab masa tu baru lagi. Jadi macam, kita tak familiar sangat keadaan. Macam, guard pun saya tak berapa kenal. Polis bantuan pun saya tak berapa kenal. And then tu kan, lepas tu macam saya terus tengok muka Syuhada. Saya macam pelik lah. Lepas tu dia kata, nak masuklah cua. Dia kata, silalah masuk. Tapi tak ada makan dengan minum. Dia cakap macam tu. Alamak. Dia sebut nama tadi apa? Cua? Okey. Okey. Kan? Teruskan. Saya tanya, tak masalahnya saya dah lupa dah tadi pasal yang guard kat bawah tu nama Cua, bro. Bukan kat Kedah ya Zul? Bukan kat Kedah. Bukan kat Kedah. Lepas tu kan, saya dah tak ingat dah guard yang kat bawah tadi, kat B2 tu nama dia Chua. Dah hilang ingatan dah pasal guard kat bawah tu. Oh, dah hilang lah kan? Okey, faham. Lepas tu, saya tanya dia. One Tiger. Siapa Chua tu? Saya tanya balik dekat Syuhada tu. Lepas tu, dia senyum. Dia kata, Chua tu security guard kita. Dia kata macam tu. Masa tu saya terus macam, oh, yang tadi. Lepas tu dia terus duduk kat sebelah saya. Kata, apa kau cakap? Dia kata, yang tadi kau jumpa Chua ke? Dia tanya. Ada tadi kat bawah. Masa dengan Karen tadi hantar mayat kat bawah. Kita tak jumpa pintu. Lepas tu, security guard tu yang approach kita. Dia tanya nak ke mana apa semua. Dia tunjuklah jalan tu. Nak keluar pergi lift. Lepas tu macam muka dia pelik tau. Saya tanya kenapa, apa masalah dengan Chua. Tapi kenapa Chua yang tolak pintu tu tak masuk-masuk? Pintu tu masih macam antara terbuka dengan tertutup tau. Dia macam main tolak pintu sikit. Lepas tu dia tutup balik, dia buka balik. Macam tu lah. Lepas tu member tak nak cerita. Dia diam kan. Tiba-tiba pintu tu terus tutup. Dah tak nampak lah batang hidung Chua tu. Masa tu Mimin nampak dia? Apa dia? Yang masa yang pintu tu terbuka, Mimin nampak si Chua tu Tak ada. Memang tak ada. Nampak pintu tu terbuka aje macam tu lah. Macam tombol tu ditarik ke bawah, lepas tu ditolak. Nampak tombol tu macam tu je. Tapi agak terkejut bila ada orang tiba-tiba member tadi cakap dia mai dah macam dia tahu siapa yang akan datang, faham tak? Tapi saya tak nampak siapa orang tu. Dia sebut nama Chua tu kan. Mati sebab tersepit pintu. Sekarang tu menjadi tanda tanya ni sekarang ni, siapakah Chua tu? Jom kita layan. Mimin, teruskan cerita Min. Ini macam ada satu perasaan yang ingin tahu. Sebab dia cerita tergantung. Tak best lah kan. Orang kata dia tak nak bagi tahu apa semua kan. Okey, saya riki-riki lah. Macam saya tanya orang lama bekerja kat situ. Saya tanya senior, security guard dekat sini berapa orang. Lepas tu ada ke Cina, ada berapa Melayu, berapa Cina. Macam tu lah saya tanya. Lepas tu dia orang kata mana-mana tak ambil port tu dia akan cakap mana ada security guard Cina. Macam tu. Jadi
Saya macam pelik. Habis Chua ni bukan Cina ke? Ada ke Melayu nama Chua? Macam Orang tu. boleh terus tap-tap like teruskan ni. Lepas tu kan, saya pun macam pelik. Kenapa ada certain senior dia tak nak cerita? Sebab saya nampak sendiri. Tapi dekat B2 tu memang Cina. Perwatakan dia macam orang kata dia tak tinggi, tak rendah. Dia tak tua. Dia agak dalam lingkungan 30-an. Tapi Orang ni si Chua ni lah. si Chua tu. Lepas tu saya tak puas hati, saya tanya dengan sesiapa yang orang kata Yang sampai bertugas saya lebih lama lah. yang bertugas yang orang lama kat situ dan sampai orang saya lama. puas hati saya jumpa siapa Chua tu. Akhirnya saya dapat satu cerita yang menarik daripada senior yang bertugas dekat bilik bedah. Dia dah bertugas dekat hospital tu 5 tahun since hospital tu buka. Hospital tu baru berusia 5 tahun. And then dia kata kenapa tiba-tiba kau tanya pasal Chua? Dia tanya macam tu. Taklah, curious je, macam saya jumpa guard kat bawah. Saya cerita lah saya jumpa guard kat bawah. Lepas tu saya nampak sekali tu je. Lepas tu jarang-jarang kan security guard ni ada Cina. Saya cakap macam tu. Macam benda tu jadi menarik perhatian saya tau. Sebab Cina ni jarang-jarang nak kerja macam tu. Itulah. Lepas tu dia kata actually Chua tu dulu security guard sini. Dia kata dulu dia kata macam tu, bukan sekarang. Tapi malam tu dia ada datang dekat ward lah. Lepas tu dia terus tengok muka saya kan. Dia kata kau biar betul, kau kenal ke Chua ni siapa? Dia tanya. Saya cakap saya taklah kenal, jumpa hari tu je hantar mayat kat bawah. Lepas tu terus dia buka cerita. Dulu memang ada security guard, dia selalu usik jurawat-jurawat. Macam bila dia buat ronda kan, dia buat ronda, dia akan dia buat macam dia takut-takutkan nurse lah. Macam dia ketuk pintu, dia buka sikit-sikit. Macam tu lah. Macam apa yang dia buat dekat kita malam tu. Macam apa yang dia buat kat kita malam tu. And then biasa dia datang, geng-geng jurawat ni suka bagi dia makanan. Macam bagi biskut, bagi air, bagi buah. Sebab Chua ni dia orang kata seorang guard yang baik. Walaupun dia OKU. Oh, dia OKU. Dia orang kata dia OKU. Tapi saya tanya OKU dari segi apa? Okey, dia bisu. Dia bisu. Saya kata masa saya jumpa dekat B2 dia bercakap. Lepas tu saya tak puas. Ini lagi tanda tanya ni. Okey, Lepas teruskan. Saya tak puas hati lagi. Dekat situ pun saya rasa macam apa ni kan. Dia orang kata OKU daripada segi percakapan, bisu. Tapi dengan saya dekat bawah tu dia bercakap. Itu satu. Lepas tu dia duk main pintu. Si syuhada ajak suruh dia masuk. Lepas tu dia tutup. Macam tak reti dah nak explain profile. Macam lepas tu sekali tu je saya nampak. Lepas tu tak ada dah. Bila saya tanya dekat semua orang, semua kunci mulut. Semua tak nak bercakap. Alamak. Jadi adakah sampai sekarang tak dapat jawapan dia? Dah dapat jawapan. Sebenarnya Chua tu menurut kata sini tu, Chua tu dah tak ada. Dia dijumpai mati masa buat ronda. Dia jatuh daripada tingkat 3 dekat belakang bangunan. Saya tanya bila si Chua ni meninggal kan. Dia orang kata 2-3 tahun lepas, masa COVID.
Oh, Masa masa COVID COVID. 2021 macam tu. Masa tu COVID tengah tengah hebat masa tu. Tengah hebat. Hmm. Hmm. Saya jadi Okey. macam speechless, macam saya takut lah. Maunya tidak. Sebab setiap kali saya naik lift kan, Hmm. lift saya nak pergi parking kereta, sebab parking kereta pun memang dekat B2 kan. Hmm. Saya memang akan jalan cepat, saya tak akan toleh kiri kanan. Hmm. Saya terus masuk kereta, saya start, saya jalan. Kalau macam waktu pagi, shift pagi biasa pukul 7 kan. Saya akan datang awal dalam pukul 6 suku, 6.30. Saya akan cepat-cepat lah. Cepat-cepat. Belah saya tak adalah macam dulu, macam tunggu dalam kereta, dengar lagu dulu ke, baru nak naik, ambil mood dulu nak kerja ke. Tak ada. Sekarang saya park je, cepat-cepat saya naik. Saya takkan duduk Sebab lama-lama dekat B2 tu. apa nama tu, bilik jenazah tu dekat bahagian parking Min Yes, dia buat dekat parking. Itu yang buat saya macam, siapa yang Aduh, arkitek buat bangunan ni? itulah. Macam mana kau design hospital tu, bilik jenazah dekat bahagian parking kereta? Kalau macam tu malam-malam siapa nak parking? Sebab kan, Uh-uh. dekat lift, mostly dia orang akan letak setiap tingkat tu department apa. Contoh macam dekat B2 tu, dia orang tak ada letak pun mortuary room apa semua, memang tak ada. Jadi kebanyakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Bongster. Terima kasih Hadi. yang datang park kereta, dia orang tak tahu dekat situ ada bilik mayat. Oh, jadi ramai yang tak tahu. Staff saja yang tahu. InsyaAllah. Okey. Dan masa first day saya datang, saya datang melapor diri untuk bertugas. Dia orang ada buat orientation. Dia orang dah pesan jangan bagi tahu dekat relatif dekat bilik mayat dekat mana. Melainkan kalau relatif tu datang untuk membuat tuntutan jenazah, itu sahaja. Okay. Kalau Min bila ada berlaku macam yang meninggal ni lah, ada berlaku yang meninggal dunia kan, jadi Mimin pun akan terlibat sama untuk membawa jenazah tu ke bilik jenazah di bahagian parking tu lah. Yes. Jadi, okay. Jenazah tu diletakkan di atas stretcher khas kan, di atas stretcher yang sorong tu. Lepas tu letak tu ditutup dengan apa Min? Ditutup dengan yang besi tu ke? Ditutup dengan besi yang yang macam cover tu kan? Cover tu macam tu lah. Macam tu. Yalah, letak lah macam mana pun orang tetap tahu kan benda dalam tu ada jenazah. Tapi itulah, sampai sekarang, sampai ke hari inilah, setiap kali saya datang kerja, saya parking, dalam otak ni memanglah cuar tengok kiri kanan. Ya Allah, ya Rabbi, Mimin. Dia takut lagi. Jadi sejak Mimin tahulah cuar tu siapa, lepas tu macam mana kisah dia, mana selepas Mimin tahu perkara tu, Mimin dah tak nampak dia lagi lah. Tak nampak. Selalunya macam tu kan. Tapi bunyi pintu dia tarik tutup tu memang selalu kerap berlaku. Bila ada dia tarik pintu, dia tutup balik, benda tu orang kata dia orang dah tahu, dia orang buat bodoh je. Mana-mana yang ada mulut celupa tu dia tegur lah, macam syuhada tu kan. Di sini Mr. Bongster kata, Kak Mimin hati memang kental betul. Betul lah Bong. Engkau pun tahu siapa dia kan. Aduh, kental tak kental Bong, buat kental.
Ada satu lagi kisah ni bro. Silakan Min. Kisah ni baru terjadi 2 minggu lepas. Dekat hospital tempat saya bertugas ni, hospital besar tapi kekurangan staff. Kekurangan staff ni, dia akan buat macam ward ni kurang patient, so staff dia akan deploy ke ward ni. Macam tu. Contohnya, ward 8, patient kurang. Staff ramai untuk bertugas satu shift. Jadi, biasa kita bertugas 4 orang. So, dia akan ambil seorang staff, dia akan deploy pergi ward 7. Macam tu. Untuk tolong ward 7 yang ramai patient. Okey. So, malam tu ward kami ada 8 patient sahaja daripada 28 katil. Ui, sikit. Bermakna 20 katil kosong. So, kita orang bertugas malam tu 4 orang. Jadi, kita punya ward manager arahkan untuk tolong labor room, delivery suite labor room dekat tingkat 5. So, saya yang kena. Mula-mula saya tak nak. Saya kata saya tak ada basic on macam midwife. Dia kata tak perlu, just tolong macam bersihkan baby je. Okay. Normally yang midwife lah, macam bidan-bidan dia akan duty dekat ni lah, labor room lah. Saya ni tak ada post basic midwife kan. Saya post basic penjagaan warga emas je. Betul. Lepas tu saya pun pergi. Orang kata walaupun macam orang agak kata keberatan pasal yelah saya mana reti nak sambut baby apa semua kan. Betul. Macam lah reda je lah pasal nak tolong kawan kat bawah. Lepas tu dalam pukul kita ada case emergency, patient nak beranak operation Caesar dalam pukul 1 pagi. Okay, dia orang semua busy dekat dalam handle case tu. Saya tunggu kat luar pasal saya tak reti lah bab-bab tu kan. Saya duduk dengan housekeeping kat luar. Dalam keadaan ngantuk-ngantuk tu saya main phone je lah sementara tunggu kan. Lepas settle semua, housekeeping masuk. Saya nampak housekeeping tu masuk. Dia pergi bersihkan. Dia pergi macam, yelah kot lah ada darah tertumpah kat lantai ke apa semua kan. Dia dah bersihkan. Dia sempat cakap dengan saya, "Kak, saya dah bersihkan, saya nak balik dekat tingkat 1." Dia punya pot dia orang lepak kat tingkat 1 lah sementara tunggu kita call untuk bersihkan mana-mana yang kotor kan tengah-tengah malam tu. Okay. Saya pun pergi. Lepas semua nurse dah keluar, saya pun pergi. Saya seorang lah pergi masuk dekat labor room tu sebab saya nak kutip macam mangkuk ke, basin ke. Saya nak ambil balik kain-kain yang bersih yang belum digunakan untuk simpan balik. Masa tu saya perasan dekat lantai ada kesan darah. Banyak? Dia macam kesan darah yang tercalit lah. Kat lantai. Lepas tu yang bestnya kesan darah tu dia membentuk macam tapak kaki. Bentuk tapak kaki Okey. Yang anehnya kan, bentuk tapak kaki baby. Astaghfirullahalazim. Okay, tapak kaki baby. Tapak kaki baby tu besar mana je? 2 inci ada. Ya, betul. Faham. Inci ada kan? Okay. Okay. Saya pelik. Baru tadi cleaner tu masuk. Okay. Dia bersihkan. Dia kata dia dah bersihkan. Kenapa still ada darah? Lepas tu untuk menyedapkan hati saya kan, saya mula macam fikirlah. Saya tengah mengkaji ni. Ni tapak kaki baby ke, orang jalan berjengket ke apa ni kan. Tapi memang tapak kaki baby. Saya cuma macam nak menafikan je. Saya macam tak boleh terima kenyataan. Betul. Okay. Saya fikir balik. Kalau orang jalan menjengket kaki, takkan seperti tapak kaki yang normal. Waima tu tapak kaki baby. Lagipun
secara logiknya, siapa yang berkaki ayam datang kerja? Semua pakai kasut. Betul, betul. Ya Allah. Okey, Mm-mm. saya diam Mm-mm. lagi. Sebab semua dia orang dah letih tadi kan. Dah Mm-mm. letih, so dia orang pergi dekat pantry, tengah take nap lah, macam minum ke apa kan. Mm-mm. Lepas tu, saya follow bekas tapak kaki tu. Saya ikut. Mm-mm. Saya ikut tapak kaki tu sampai ke induction room. Induction room ni bilik resuscitation, bilik macam bilik untuk kita periksa baby. Macam baby dah baru Bermakna, lahir tu, kita Min, bawa induction room. bermakna tapak kaki tu dia macam dia macam satu petunjuk arah banyak. Dia tapak kaki tu macam dia nak bagi tahu kat mana dia. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Okay, Min. Terus. Okey, sampai dekat bilik tu, saya dah bau macam bau darah, bau air Monster. kemban yang sangat-sangat kuat dan hanyir. Mm. Saya macam dah sakit kepala dah. Saya tak pernah lagi bau darah sekuat tu. Okay. Selama ni saya handle mayat, ada lagi lah handle mayat yang ada darah apa semua. Tak adalah sebusuk tu, tapi tu memang hanyir, busuk, macam kuat sangat. Okey. Tiba-tiba saya notice tapak kaki baby tu dia berhenti di sekitar warmer baby tau. Warmer baby tu macam satu mesin untuk panaskan badan baby. Okey, dia berhenti kat situ. Dia berhenti kat situ. Tiba-tiba macam saya hayal sekejap. Saya tengok macam mana saya bukan berada dekat dunia saya. Macam tiba-tiba blur lah maksudnya. Saya jadi blur. Macam tapak kaki tu stop kat situ. Tapi warmer baby tu kosong. Okay. Tak ada baby. Lepas tu tiba-tiba saya dapat rasa hujung uniform saya kena tarik. Hujung uniform macam kena tarik kan. Lepas tu tiba-tiba Tarik ke depan ke belakang? Dekat ditarik ke belakang. Jadi masa saya nak pusing tu, tiba-tiba saya terkejut. Ada seorang staff tepuk bahu saya. Dia kata, kau pijak darah ke? Dia tanya macam tu. Lepas tu macam saya jadi kaku tau. Jadi kaku macam dah tak boleh nak bercakap. Okay. Lepas tu macam mana nak cakap dia kata saya pijak darah. Tapi bila saya tengok balik, yang saya tengok tadi, darah tak ada. Lantai tu bersih. Faham tak? Faham. Cuma benda ni, ya Allah, pelik. Pada mulanya Mimin kata tadi, Mimin nampak kesan tapak darah tu sebagai satu petunjuk arah. Benda banyak. Tapi kesan tapak darah berbentuk tapak kaki baby. Lepas tu apabila ditegur oleh staff tu, sekali Mimin tengok dah tak ada lagi kesan tapak yang berdarah tu kan. Bentuk kaki baby tu dah tak ada. Tapi kesan darah ada. Kesan darah dia sikit-sikit. Sebab tu dia ingat saya yang pijak darah. Oh, okey. Yang bentuk tapak kaki baby tu dah tak ada. Saya jadi blur sekejap macam apa yang terjadi, apa yang aku nampak tadi. Saya terus senyap, saya tak cakap dengan siapa-siapa benda ni. Kira siapa-siapa yang tengok live ni, korang lah orang pertama saya bagi tahu. Serius. Mana Mimin belum kongsikan ni dengan geng-geng dekat tempat Mimin bertugas lah. Saya tak nak. Dan lagi satu bro, saya dekat tempat kerja baru ni, saya tak nak orang tahu siapa saya. Saya tak nak orang tahu saya ada tulis cerita, saya tak nak. Saya jadi low profile kat tempat kerja. Kenapa Min? Agaknya kenapa Min? Saya jadi tak selesa tau. Macam macam kat tempat kerja lama dulu, jadi pecah lubang tu pasal satu cerita viral kan dekat M-Star online, dekat Siakat Geli. Jadi dia orang rasa macam how to say that one, macam wah, dia kata sekarang ni dah nak kata mengejek, tak tahulah kan.
Uh-uh. Jadi susah lah nak explain. Saya jadi macam rimas. Macam saya tak suka orang tahu saya yang tulis. Orang Oh, yang saya kenal, faham tak? faham, Kalau faham, dekat faham. Facebook, kat FB, um, yang friend saya tu, Uh-uh. saya tak ada friend dengan tempat kerja. Saya elakkan Oh, if ada connection dengan orang kat tempat kerja. faham, faham. Supaya Mimin dapat rasa macam, oh, okey, aku bebas. Orang tak kenal aku siapa Yes. kan? Saya bebas berkarya. Saya Uh-uh. macam tak suka bila saya kenal dekat orang dekat satu tempat tu, dia ni lah yang bercerita gini-gini, saya tak nak. Sebab Mimin tu sebenarnya nama pena. Jadi bila Mimin Dekat bertugas tempat kerja nama lain. di tempat kerja adalah nama yang sebenar. Kan? Hmm. Mimin tu nama pena. Ya. Kan? Ya. Tak apa. Profil faham, Min. Ni ada yang baru-baru ni ada jugalah kantoi, tapi saya pesan dah tahu tu diam, kata saya cakap macam tu. Dah tahu tu diam, senyap-senyap. Tapi ada yang dah tahu tu dia orang willing to share apa yang jadi. So dia orang nak saya ceritakan kisah dia orang dekat profile apa semua. Itu nantilah kemudian. Sebentar, Min. Okey, ABC ada bertanya bertugas ke hospital mana. Okey, untuk pengetahuan ABC dan sahabat-sahabat yang berada di live ini, Profile memang tak suruh Mimin beritahu di mana dia bertugas, dan Profile sendiri pun tak tahu di mana Mimin bertugas. Daripada mula-mula kenal sehinggalah sekarang. Bagi Profile, kita tak perlu tahu di mana dia bertugas, tapi kita perlu menghayati pengalaman beliau saja. Itu pun dah cukup, betul tak? Takutlah nanti korang admit kat hospital tu. Nanti korang bawa rombongan Cik Kia pergi buat paranormal situ, naya. Betul-betul, biarlah rahsia kan. Kita bagi ruang untuk Mimin untuk dia selesa bekerja, ya. Nanti ABC boleh apa? Contact personal. Kalau nak tahu lagi lanjut cerita yang belum apa saya expose. Dan apa tu Abang Wan kata best ni kalau buat kajian. Saya rasa kalau nak buat kajian tu dekat tempat kerja lama lagi best. Kan bro? Tempat kerja lama, Min. Mimin punya cerita kalau tempat kerja lama memang brutal lah, Min. Kalau kat tempat kerja lama saya ingat lagi selalu terdengar orang menyanyi lagu London Bridge is falling down. Ya, betul. Kalau korang nak tengok, kalau korang nak tahu kisah tempat hospital lama ni, korang pergi ke channel YT Profile. Banyak tu kisah-kisah tempat kerja lama Mimin. Semua cerita memang seram. Ada satu kisah tu kan bro yang dia buat busy pula, bunyi kita sibuk dekat operation room. Padahal bilik operation room tu dah tutup lama. Ini kisah hospital lama ke yang sekarang? Hospital lama. Hospital lama. Dia bunyi bising ya? Bising. Dia bising bunyi orang macam minta macam order doktor nak order barang lah, scalpel ke forceps ke. Padahal bilik tu memanglah sebelum ni tahun 70-an bilik tu memang bilik bedah. Tapi ditutup. Tapi bunyi dia orang dalam tu ditiru balik kejadian tahun 70-an 80-an tu sebelum ditutup dan dibuka semula. So dia orang macam tiru balik. Padahal dalam bilik tu dah tak ada apa pun. Bilik tu kosong. Wah, kemain tu. Speaking English itu hantu international rasanya sebab jarang-jarang hantu nyanyi lagu London Bridge is falling down.
London Bridge is falling down malam-malam dengar takut tu. Seram tu. Sebab saya kena masa maghrib. Mana waktu maghrib Saya kan dulu selalu ikut tangga. Saya jarang ikut lift. Exercise kot. Dah kena kat tangga dengan lagu tu. Memang tak ada lah. Saya nak naik tangga, turun naik tangga dah. Naik lift je lah Naik lift je. Dalam lift seorang diri dengar orang menyembang di belakang. Oh, ni masa Mr. Monster bertugas di Sabah. Pandang tak ada siapa. Masya Allah. Takut lah. Min. Ya. Jadi hospital yang baru ni, kalau Mimin kerja malam, kalau naik lift seorang-seorang macam mana Min perasaan ni Min? Saya akan berdiri rapat-rapat dekat pintu. Saya tak tahu kenapa. Kalau boleh bila pintu tu buka je saya nak keluar. Tapi pernah terjadi. Saya berdiri rapat-rapat dekat pintu. Sebab lift tu memang besar. Lift tu memang khas untuk stretcher dengan katil kan. Dengan harapan bila pintu terbuka saya terus dapat pecut masuk ward. Tapi masa hari tu kalau bangunan tu tingkat 1, 2, 3 dia office hour. Okey. Office hour, okey. Dia tutup, dia akan tutup pukul 6. Jadi tak ada siapa tingkat 1, 2, 3 tu. Ward 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12. Okey. Saya ni daripada B2. Daripada B2. Okey. Waalaikumsalam Bro Nazrin. Salam. Saya dengan yakinnya bila pintu lift tu terbuka je saya meluru keluar. Saya baru perasan itu tingkat 2. Masa tu saya baru masuk kerja lah dalam pukul 8.30 malam. Itu tingkat 2 office kan? Office. Tapi dah gelap lah maksudnya office tu. Office gelap tapi koridor tu ada lampu lah. So jadi saya tak expect pun tempat tu bukan tingkat saya. Okey. Lepas tu kan, bila saya dah keluar, saya baru perasan tu tingkat 2, saya tengok ada nombor 2, saya nak pusing balik badan, pintu lift tutup. Dah satu hal pula nak menunggu. Allahuakbar. Dah tekan. Satu hal pula nak menunggu pintu tu terbuka balik nak naik ke atas. Tapi nasib baik tak ada jadi apa-apalah. Allah. Min. Risau dengar Min Risau sangat. Terutama kalau balik kerja petang macam habis shift selalunya pukul 10 lebih, settle semua kerja 10 lebih. Kalau kata parking memang lengang, saya takkan tengok cermin tu bro. Saya terus masuk kereta, saya tunduk, saya start kereta, saya jalan. Saya takkan tengok cermin kiri kanan ke tengah. Naik mirror tu takkan tengok Dah faham dah sangat dah tu. Masa tu mulalah macam-macam imajinasi keluar kata One Tiger. Ya betul. Cuba bayangkan kalau kita berada di tempat Mimin ni, macam mana masa tu dia tiba-tiba dia keluar daripada tingkat 2 tu. Kali dia nak masuk lift mana tengok lift dah tutup dulu. Cepat betul pintu lift tu tutup Mimin. Wah juga lah bro, pergi tendang pintu lift tu, lantak lah guard tengok dekat CCTV kelakuan saya macam mana. Geram. Maunya tidak Amin. Lepas tu terpaksa menunggu. Dalam menunggu tu kemungkinan macam-macam imajinasi boleh berlaku kan. Betul. Ya Allah Amin. Lagi satu bro, saya hampir terlupa. Dekat ward saya bertugas ni ada satu bilik tau. Okay. Bilik 7. Dalam bilik 7 tu ada 2 katil. So katil 7, katil 1 dengan katil 2. Saya rasa katil 2 tu ada something.
okey. Salah apa saya cakap macam tu? Selalunya bilik tu kita guna untuk kuarantin. Macam Alright. influenza, COVID, Mm-mm. macam yang ada isolation contact lah, macam sakit-sakit yang macam boleh berjangkit. So kita Mm-mm. akan isolate dekat bilik 7. Selalunya Okey. katil 1 lah orang guna untuk patient kan. So katil Mm-mm. 2 tu biasa kosong. Mm-mm. Kita akan buat observation macam ambil tekanan darah tu setiap 4 jam tau. Mm-mm. Dan start pukul 5 pagi, 10 pagi, 2 petang, 5 petang dengan last sebelum tidur 10 malam. Okay. Selalunya benda tu time kita ambil tekanan darah dalam pukul 10 malam ataupun 5 pagi, kita akan dengar something kat katil 2. Saya tak tahulah budak-budak lain. Tapi kalau saya memang ada dengar macam bunyi gelang, bunyi orang pusing kiri kanan atas katil lah, macam bergerak lah kan. Macam angsi kan. Tapi saya tak pasti sama ada pesakit yang masuk ke bilik tu dia perasan ke tak. Ataupun dia perasan tapi dia tak cakap. Pasal kira warga emas pula tu Tak. Yang ward saya jaga ni sekarang hospital. So saya dah jarang jaga warga emas. Oh. Di hospital sekarang saya bertugas, saya general lah. Macam-macam peringkat umur lah. Yes. Okay. Bahagian lelaki ke bahagian perempuan, Min? Campur. Ward saya campur. Campur. Sebab ward campur. saya semua ada 28 katil, ada satu bilik 2 katil, yang lainnya selebihnya single room standard. Oh, okey. Faham. Ini hospital swasta korang? Hospital swasta sepatutnya, bukan sepatutnya, macam diorang kalau boleh diorang tak nak ada kematian sebenarnya. Kalau boleh kan, betul. Untuk menjaga image. Orang kan biasa, dia ni mati kat hospital tu, nurse kat hospital tu tak reti jaga. Selalu mulut orang macam tu. Itulah. Apa pula sampai macam tu pula pemikiran dia orang kan? Kalau boleh dekat hospital swasta, dia orang nak elak untuk ambil pesakit. Kematian. Ambil pesakit yang betul-betul nazak. Mesti akan tolak pergi kerajaan punya. Sebab nak jaga reputasi. Sebab apa ni, saya ada pengalaman juga, Min, daripada ni ahli keluarga sebelah arwah ayah saya lah. Dia apa ni, pakcik saya ni sakit kan. Tapi dah lama-lama di dalam keadaan nazak, dia dah tak sedar diri kan. Dan ditempatkan di hospital swasta lah, hospital yang agak mewah jugalah kan. Jadi bila dia dalam keadaan koma, dalam keadaan nazak tu, doktor pihak hospital mengesyorkan untuk dia dibawa pulang ke rumah. Sebab dah tak boleh buat apa. Mana kalau dia nak mengembuskan nafas terakhir, biar di rumah. Lagi satu sebab biasa kalau hospital swasta, pengurusan jenazah dia dicas mahal. Okey. Kecuali yang betul-betul ada duit, dia suruh A to Z lah kita uruskan dekat hospital. Pengurusan dia mahal ni, Min. Sangat mahal lah. Macam tak logik ada juga. Pasal benda tu benda basic je. Sebab saya tahu, sebab sebelum ni saya kan selalu uruskan kan. Saya pun tak tahu, maybe ialah business kan. Ya. Member nurse semua pakai baju putih. Member lalu pun cakap hantu masa tu. Okay Abang Wan, ni nak cerita. Masa dekat tempat kerja, hospital sekarang ni kita tak pakai baju putih. Baju putih kerajaan je. Kalau dekat ward, terutama yang pakai tudung, saya selalu pesan,
tolong lipat sisi tudung tu. Jangan biar main macam tu je. Sebab apa? Saya selalu jumpa jururawat yang tak lipat sisi tudung ni tak ada muka. Astagfirullahaladzim. Ya, betul-betul. Mimin ada kongsikan di apa ni? Kalau boleh Pesan. lipat kat sisi tudung tu, dekat tepi muka tu. Okey, biar kita nampak pipi. Biar macam ni lah, nampak pipi lah. Lipat kan. Yes, biar nampak pipi. Kalau saya nampak kawan-kawan yang tak lipat tepi muka ni, tudung ni, saya akan tegur. Nak kerja dengan aku, saya selalu cakap, nak kerja dengan aku, tolong lipat tudung tu dekat tepi. Ada setengah orang, okey, untuk pengetahuan anda semua, ada setengah orang dia pakai tudung ni ditutup kan. Ditutup sini kan. Kita tak nampak muka. Kita tak nampak muka dia. Tapi ni Mimin arahkan untuk apa ni, lipat ni supaya nampak pipi, nampak muka. Nampak jelas muka lah. Okey. Kerana apa? Netizen nak tahu kerana apa, Min? Kerana saya ada pengalaman di bilik mayat. Saya terperangkap dalam bilik mayat. Cerita ni dah bertahun-tahun lah, tapi saya takkan lupa. Saya tengah menguruskan jenazah, saya tengah bersihkan jenazah. Tiba-tiba black out dan pintu entrance untuk bilik mayat tu dia auto. Kalau black out memang tak boleh keluar masuk. Okay. Masa black out tu dalam keadaan gelap, saya terkapai-kapai cari kat mana main Swiss. Okay. Bila dah jumpa, saya buka, menyala sikit lah lampu, macam lampu emergency macam tu lah. Kawan saya dekat sebelah saya, tapi dia pandang ke depan je. Dia pandang ke depan, dia tak toleh kiri kanan. Saya expect dia takut lah. Okay. Tiba-tiba saya terdengar bunyi orang kat luar panggil. Dia panggil saya, dia tanya saya okey tak. Yang bestnya saya perasan yang panggil saya tu suara kawan saya. Okey, suara kawan saya sendiri. Bila saya tengok, saya tarik bahu dia. Saya nak tengok, dia tak ada muka. Sebab tudung dia ke depan. Ya Masa Allah. saya jerit, tiba-tiba security guard dengan member saya buka pintu, dia nampak saya macam histeria kat dalam tu. Member saya yang tadi tu, yang teman saya buat LO tu, last office tu. Lepas tu, saya tanya dia. Bila masa dia keluar, dia kata dia keluar sekejap untuk ambil gunting. Masa itulah black outnya. Tapi yang saya rasakan, saya dengan dia tengah buat. Tengah khusyuk bersihkan mayat. Saya tak sedar pun bila dia keluar. Itulah yang merisaukan ya, Min. Yes. Dalam walaupun blackout, walaupun sekejap, tapi macam-macam perkara boleh berlaku walaupun sekejap. Betul. Dan orang kata clone ni yang kita panggil doppelganger ni mana-mana boleh jadi. Terutama dekat hospital ni, dia suka tau, macam dia suka mengusik. Dia macam menyamar jadi kawan kita. Jadi kawan kita yang tengah bercuti pun dia buat orang tu bekerja macam tu. Jadi Dia bagi merupa-rupa. saya mostly yang saya selalu jumpa, tudung dia ke depan. Ditutup bahagian pipi ni ditutup kan? Jadi untuk membezakan makhluk tu dengan manusia, saya suka suruh kawan-kawan saya lipat tudung. Especially kerja malam. Memang saya suruh lipat tepi tudung tu biar nampak pipi dengan dagu. Ui. Sangat menakutkan lah. Orang kata boleh merinding ni bulu roma bila kita dengar Mimin punya pengalaman ni. Ada satu lagi, Min. Min? Ada satu lagi. Yang kisah yang dekat lift, yang makhluk yang berdiri dengan cara terbalik. Saya tak boleh lah, bro. Macam mana masa tu terbalik tau.
Korang boleh imagine Apa tau. terjadi masa tu, Min? Apa sebenarnya terjadi masa tu? Yang saya ingat, uh, buka pintu lift, Ha-ha. dia pun masuk. Benda tu Dia masuk. masuk. Dia masuk tapi dalam keadaan dia melantun menggunakan kepala. Boleh imagine tak? Melantun. Dia terbalik lah. Maksudnya dia terbalik. Dia dalam keadaan terbalik, dia Okey. berjalan, dia melantun, macam mana nak cakap menggunakan kepala, kaki dia kat atas. Ha. Ya, betul. Tapi kaki dia melekat dekat siling ke? Tak, dia macam, dia ketinggian dia biasa je. Cuma Ha. kaki dia kat atas lah, dia kepala dia melompat-lompat. Oh, dia macam melompat. Yes, jadi Oh. Mimin baru masuk lift, dia pun masuk ikut sama. masa tu saya daripada ground floor. Okey. Cik malam lah ni. Pintu lift terbuka dekat tingkat 1. Tingkat 1 tu sebenarnya kosong, tempat orang selalu sewa untuk berlakon lah dulu-dulu. Jadi masa tu dah sendu lah orang sewa untuk berlakon kan. Jadi tempat tu kosong, dah terbiar. Tiba-tiba lift terbuka kat situ. Okey. Lift terbuka kat situ, dia masuk. Astagfirullahaladzim. Rasanya macam bersilat jugalah. Mana nak tekan button lift, mana nak menjerit, meraung. Demam tu. Demam. Min, lelaki ke perempuan, Min? Mostly hantu saya jumpa perempuan lah bro. Cuba je lelaki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak sakit ke kepala dia, Allahu Alam. Dia boleh melompat macam tu dalam keadaan terbalik. Saya nak explain keadaan dia. Macam mana? Saya pun tak reti. Sebab bila fikir balik, masa time tu saya takut, saya nangis. Tapi bila ingat balik benda tu pernah jadi, saya gelap macam kelakar. Hantu perempuan lah tu. Betul, Jimmy. Hantu perempuan. Terfikir juga macam tu, Sebab dia tak pasti terbalik macam tu. Terfikir juga macam tu, dia terbalik macam tu, pakai kain. Kalau pakai kain tak tersikap ke kain dia. Teruskanlah soalan tu. Kan? Pengalaman tu macam saya anggap paling kelakar kot. Tapi kelakar juga. Tapi seram, Min. Rambut jatuh ke bawah atau ke atas? Rambut dia jatuh ke bawah. Tak boleh brain lah, Min. Kan? Iya, memang. Bila saya cerita dekat kawan-kawan kan, dia ingat saya tipu. Astagfirullahaladzim. Nasib saya tak terkencing je dalam lift tengok benda tu. Ya Allah. Lepas tu dipandang Mimin Itu saya tak pasti. Saya tak berani nak tengok mata dia. Ya Allah. Tahu tak masa saya nampak tu, saya dah tak terfikir baca ayat apa. Yang cuma saya cakap benda kotor je. Saya sumpah dia. Ya, rupa dia buruk je. Mimin tak berani tengok muka dia. Ni soalan dari Jimmy. Rupa dia buruk je. Maybe kot. Sebab baju dia, saya tak pasti dia pakai kain ke seluar. Tapi baju dia lusuh dan dia berbau busuk. Astagfirullahaladzim. Tapi perkara tu memang terlalu cepat berlaku lah, Min. Ya. Dan saya sebenarnya kan bro, saya harus berterima kasih dekat tempat kerja lama saya. Dekat situlah inspirasi, idea saya banyak untuk share dengan pembaca-pembaca dekat luar sana. Itulah orang kata, kadang-kadang pengalaman tu kan, pengalaman tu walaupun kita terasa pahit, tapi kemanisan dia tu ada. Ya, kelebihan dia tu ada. Dekat satu-satu sudut lah kan. Ya. Hantu pelesik itu saya tak pastilah.
Tahu lah tu kan, Abang Azrin. First time. First time dengar cerita hantu jalan terbalik. Ya betul. Saya pun first time. Bila difikir balik kan, macam kelakar. Tapi saya sendiri Dia yang macam tak mengalami. boleh brain lah benda tu kan. Bayangkan dia melompat guna kepala. Kalau yang berguling tu, itu kita tahulah. Yang berdiri berjalan macam pakai roller blade tu, itu kita faham kan. Yang melompat guna Yang kaki, okey, boleh terima. yang melompat guna kaki tu kita sedia maklum, memang dah biasa berlaku. Tapi kan yang jalan terbalik, toing 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 toing, tapi kepala, kaki kat atas. Memang first time kita dengar lah. Melompat guna kepala kan. Kalau jalan terbalik, dia jalan kat siling tu okey lagi. Ya, betul. Ha, Memang melompat guna kepala. melompat guna kepala. Macam biasa je, macam manusia biasa je. Macam mana Bro Fai tak ingat cerita Shaolin Soccer? Yang kepala dia keras tu, ada salah satu daripada dia punya player tu, kepala dia keras kan. Dia boleh berdiri dengan keadaan kepala tu dekat bawah. Macam-macam. Macam-macam hal lah Min Dekat tempat kerja lama, apa je yang tak ada? Kan bro? Memang lah. Jimmy Muhammad kata suster ngesot. Dekat tempat kerja lama Mimin ni kan, yang berbungkus, yang berbaju, yang terbang, yang berbayang, yang bersuara, memanggil-manggil, semua. Yang budak, semua ada. Abang biasa dah jumpa memang kehidupan makhluk tu terbalik. Oh ya ke? Maknanya dalam keadaan terbalik. Abang Azri ni dia pengasas rumpun jemaah paranormal. Ya. Sebab saya tak pernah jumpa. Sepanjang saya bertugas 13 tahun ni, masa kejadian tu je lah yang saya jumpa terbalik. Ya Allah. Terima kasih Lin. Semoga dimurahkan rezeki. Ya Allah. Ingat lagi tak yang live bro malam tu? Apa dia? Yang bro buat live pasang lagu Menanti Kekasih. Okay. Oh, ya. Mimin ada masa tu. Okay. Itu pun menarik juga tu. Ya. Saya ingat benda tu sampai hari ni. Ya Allah, Min. Masa tu saya tengah uruskan jenazah. Dalam mengurus jenazah, rasanya saya tengah mengurus jenazah. Lepas tu saya stop sekejap. Lepas tu ada dapat satu kematian lagi, Chinese. Saya buat dulu. Masa tengah buat tu, saya pasang live bro. Sebab saya memang dah set dah, saya nak dengar live bro ni. Tiba-tiba bro pula pasang lagu tu, memang mendapat saya malam tu. Astagfirullahaladzim. Itu sampai video tu saya buat sampai kisah susulan tu. Bila dipasang lagu Menanti Kekasih tu, Mimin diganggu kan? Ya, diganggu. Saya masa tu tengah buat last Cerita ke Min? kat satu mayat. Saya terkejut lah. Sambil tak dibuat orang tengah buat last office sambil tengok live paranormal. Live profile ke masa tu? Ya, live profile. Profile bukan paranormal. Profile podcast seram. Lepas tu tengah uruskan cuci-cuci lah sikit badan tu kan. Tiba-tiba saya ternampak dia pula kat belakang pintu. Nampak dia kat belakang pintu. Apakah itu, Min? Makhluk apakah itu? Makhluk yang sinonim
dengan rakyat Malaysia, masyarakat Melayu kita. Saya tak naklah sebut. Berambut ke tak berambut? Berbaju putih lusuh dan berambut panjang sampai kaki. Alright. Anda sudah faham lah siapa itu. Sudah tentu anda sudah faham apakah makhluk itu. Jadi Mimin tak payah sebut lah kan. Apa ni, dia berada di celah pintu. Di belakang pintu. Di belakang pintu bilik jenazah tu. Ya. Lepas tu saya dah tak tentu arah dah masa tu. Saya ingat saya bermimpi. Pejuang freedom. Masa tengah bersihkan mayat, saya punya kapas jatuh ke lantai. Lepas tu saya nak kutip. Saya nak kutip. Saya ingat saya dengan seorang kot malam tu. Bila nak kutip kapas kat lantai, tiba-tiba saya ternampak ada satu kaki lain berdiri sebelah Mimin. Kaki tu buruk, pucat. Lepas tu cepat-cepat buat. Saya dengan partner saya cepat-cepat buat. Lepas tu settle semua. Pergi pantry nak cuci tangan. Bila cuci tangan, dekat belakang tempat pantry kita tu menghadap satu sekolah. Sekolah lama lah, macam sekolah. Tapi sekolah tu still beroperasi. Sekolah tu jenis zaman-zaman Jepun dulu kot. Sebab lama bayu kan. Sekolah Cina. Tiba-tiba saya nampak dia pula terbang dari bumbung ke bumbung. Astaghfirullah. Mana yang dalam dah tak ada, dia sebenarnya dia keluar pula Keluar pula. Selepas daripada pasang lagu Menanti Kekasih tu. Ya. Sebab tu saya kalau boleh saya nak elak dengar lagu tu. Nak kata percaya tak juga bro, tapi saya dah mengalaminya sendiri. Yalah. Bila dah mengalami tu, kalau bro, boleh elak lah kan. Apa dia? Sekarang bro dah tak pasang lagu tu kan? Pasang juga, tapi itu hari kena tegur juga. Lepas tu dah tak pasang lagi dah. Sekarang ni Bro Fai cuma pasang lagu tu lah yang daripada arwah Aziz Sattar tu. Itulah, sejak daripada peristiwa tu saya dah tak, kalau boleh saya elak dengar. Kata Mr. Spicy kata Menanti Kekasih memang berhan. Dia kata. Itulah. Mula saya tak percaya. Saya ada dengar kisah dia. Sampailah malam kejadian. Terima kasih Mr. Spicy. Sampai dah terkena sendiri baru tahu Daripada rentetan daripada cerita Mimin yang terkena tu, Bro Fai cari maklumat tentang lagu tu Min. Dan Bro Fai kongsikan dekat YT sejarah lagu Menanti Kekasih tu. Kata Mr. Spicy, saya pernah suruh kawan karok lagu tu, tiba-tiba tiba apa ni. Memang dahsyat penangan lagu tu. Lagu tu dia memang ada dia punya sejarah hitam lagu tu. Kan? Katanya lagu tu direkod selepas kematian penyanyi. Itulah. Amin Mahdi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mrs. Spicy kata ada suara lain dari lagu tu. Suara lain pula, ya Allah. Lagu tu ada karaoke ke Mrs. Spicy? Kan? Lagu tu pun dia pergi karaoke. Pergi karaoke cari lagu tu bro. Boleh ada karaoke. Astaghfirullahalazim. Betul-betul lah. Aduh. Jadi Mimin besok ni kerja shift apa ni Min? Kerja pagi.
Oh, ni dah dekat pukul 2 ni, Min. Haha. Uh, itu yang dah slow. Okey. Walaupun kawan yang menyanyikan tu lelaki, tapi yang jadi suara latar apa ni, gila lah, wanita. Astagfirullahalazim. Background Okey lah, singer. Min. Mimin perlu berehat, okey. Untuk bekerja besok kan. Kami semua faham tugasan Mimin memang orang kata berat, agak berat, tapi itulah dia. Mimin melakukan satu pekerjaan fardu kifayah. Dan tugasan Mimin tu sangat-sangat mulia. Okey. Provide, doakan semoga Allah permudahkan segala urusan Mimin, dimurahkan rezeki Mimin, dikurniakan kesihatan atas Mimin dan family lah, dan suami ya. Okeylah. Ada tak last word Mimin nak cakap apa-apa ke? Last word ya. Okay. Sebelum Mimin berehat. Terima kasih kerana sudi hadir mendengar cerita kita yang tak seberapa ini. Okay. Dijemput untuk tinjau-tinjau lah dekat channel Brofai, dekat TikTok ni, dekat YT, dekat FB, cerita-cerita saya dan penulis-penulis yang lain. Dan juga kepada kalaulah ada di kalangan kalian merupakan orang kata penulis juga ke reporter ke apa, sebelum nak mencedok karya penulis amatur macam saya, tolong kreditkan nama saya dan nama-nama penulis yang lain. Sebab saya notice yang plagiat ni dia takkan habis. Dia sentiasa ada, tapi cuma saya minta hormatlah penat lelah penulis lain yang perah otak macam mana nak teruskan karya dia orang. Itu saja. Yang terbaru ni pun terkena juga kan. Dia cuma tukar nama je, Min Tukar nama watak, lepas tu dia tukar nama penulis. Apa saya boleh buat, saya cuma mampu bersabar. Itulah. Agak kecewa jugalah, Min. Bila Mimin PM Rufai kan, bila Rufai dapat tahu cerita tu asalnya daripada karya Mimin, Rufai rasa macam agak frust jugalah. Actually saya tak perasan pun bro. Mana yang memang follower saya dekat mana-mana group story ni, dia orang yang PM saya. Bagaimana dia orang dapat yang Rufai cerita tu, betul dia serahkan pada Mimin lah maksudnya. Yes, kebetulan hari tu dia hantar, dia kata ni Brofai ni dia buat story ni, story dari mana dia tanya. Lepas tu ada lain cakap ini story awak tapi orang ni tukar watak. Saya kata oh itu bukan salah Brofai, saya kata. Dia cuma menceritakan semula. Maknanya artikel-artikel ke cerita-cerita ni dia dapat sumber daripada Google. Kalau tab Google memang banyak bersepah. Cuma ditukar nama watak, ditukar nama penulis. Ada yang tak kredit pun ada. Itulah masalahnya tu. Cerita yang mana? Okey, banyak. Banyak sangat. Banyak sebenarnya. Tapi mana yang original anda boleh pergi ke FB lah, FB Mimin Alibaba. Mana-mana yang betul-betul mengikuti cerita saya, dia akan tahu tu cerita saya. Maksudnya dia orang yang akan inform saya. Okay. Dan yang bestnya saya pernah kena hentam dekat satu grup. Dia kata saya plagiat cerita. Saya ambil cerita orang, post dekat grup, guna nama saya. Padahal itu memang cerita original saya dan orang yang curi cerita saya. Astagfirullahaladzim. Kenapalah? Itu kes polis ya. Oh, dia buat report lah? Saya buat report. Tapi ini tidak adil. Benci betul orang ciplak-ciplak ni, betul?
Memang betul. Memang orang kata uh, macam mana kita nak cakap dalam live ni, kita tak boleh main hitam kromo je cakap dalam live ni. Sungguh kurang sopan orang itu. Dah hampir setahun saya tak menulis disebabkan kes macam ni. Pendek cerita lah, merajuk. Oh, itulah salah satu sebab Mimin dah lama tak menulis sebab merajuk. Itulah sebabnya tu. Plagiat. Kena banyak sabar, kata Abang Azrin. Itu sebab Mimin bila kata dia ada free kan, dia masuk dalam live profile ni, dia bercerita. Jadi memang suara tu, suara tak boleh plagiat. Betul. Profile ke tengah akan cerita ini kan, ini yang kita punya wawancara ni, profile akan masukkan ke YT tu nanti. Jadi korang boleh layan balik. Siapa yang tertinggal bas tu boleh dengar balik nanti di YT. Betul. Aha. Ada kat situ. Memang ada kat situ nanti. Jangan risau. Saya bukanlah penulis yang profesional. Saya cuma amatur saja. Dia memang betul amatur, men. Memang Mimin seorang penulis amatur. Tapi kan apa yang profil suka dengan penulisan Mimin ni kan? Susun atur cerita. Susun atur cerita ni bila orang baca, orang senang faham. Dan lagi satu, dia punya susun atur cerita tu cantik je. Dia ada dia punya perenggan orang senang faham cerita Mimin. Maybe Itu yang sebab saya minat kot bro. I Sebab dulu respect Ayu. saya editor majalah sekolah kot. Dulu Ya. melalui pengalaman tu Mimin ambil Yes, Mimin betul. lagi ada bakat menulis. Betul. Mimin memang ada bakat menulis. Sampaikan cikgu-cikgu masa sekolah dulu, dia Hmm. pun follow cerita-cerita saya sekarang. Ya. Yes. Cerita-cerita yang cerita seram ni, Yes. cikgu-cikgu Mimin. Yes, betul. Korang tengok guys. Cikgu-cikgu dia yang follow cerita dia. Tengok. Profile bila dengar bila baca karya pertama Mimin ni, profile dah. Alamak. Ini best ni cerita ni. Kim Terus messenger dia. cerita naik Kim ke? Naik Kim lah. Ya, cerita naik Kim yang menyebabkan saya dikenali dekat grup-grup cerita seram. Yang belum Itulah. baca tu sila cari ya dekat channel YT Bro5, dekat FB semua ada. Tak ada orang lain Betul. buat cerita Nek Kim tu. NEK KIM. Nek Kim. Nek tu nenek lah. Lepas tu Nek aja. Mimin tulis Nek, lepas tu Maksud dia nenek lah. KIM Kim. Maksud dia nenek lah. Nenek Kim lah. Itu karya pertama Min Bukan. Ada karya lain tapi dia tak macam up sangat. Nek Kim ni pun saya tak tahu macam mana boleh jadi macam boom macam tu. Sebenarnya Nek Kim dia ada 3 ke 4 episod tapi saya cuma boleh kongsikan 2 saja. Sebab sepanjang saya menulis kisah Nek Kim terdapat banyak sangat gangguan, so saya tak boleh teruskan. Inilah yang terjadi pada Kak Firas Syazik Firas. Oh, ya. Mimin tahu kan kisah dia kan? Tahu. Kisah apa nama tu Baitu yang menyebabkan dia punya otak sebelah kiri dia ada darah beku. Tiba-tiba dia kena serangan stroke. Dia minor stroke kan? Yes. Amin, ada roh lah cerita ni. Betul. Kisah Nek Kim ni kisah benar. So tak mustahil lah kalau benda ni kalau nak nak ganggu kan Min? Ya, betul. Setiap kali saya berkarya, saya cuba untuk saya perlu satu ruang, kira macam ruang tu yang senyap. So, saya cuba
saya selami balik apa yang pernah terjadi, saya susun. Masa itulah yang banyak banyak yang mengganggu. Itulah. Pen jatuh lah, handphone jatuh lah, tiba-tiba radio terbuka lah. Itu perkara normal lah. Macam cerita yang terbaru Mimin ni, Bro Fai pun tak tahu kenapa tadi. Dua kali tengah-tengah bercerita, tengok dekat skrin ni dia lari. Jadi mana tadi hilang. Tiba button untuk request tadi pun tak ada. Button request pun tak ada. Ya. Betul. Button request pun tak ada. Pasal keluar balik, masuk balik kan. Kadang-kadang ada setengah-setengah cerita ni dia ada soul dia yang tersendiri, ya men okeylah Mimin. Okey. Mimin berehat. Daripada tadi last word dia tu panjang. Okey, kita jumpa lagi Min. Semoga Mimin dapat sekiranya ada kelapangan, jangan serik Min, naik dekat live profile. InsyaAllah kalau ada free macam sekarang ni boleh je, tak ada masalah. Apa FB dia tadi bro? Mimin Alibaba. Alibaba tu nama bapak saya bukan nama penyamun. Bukan, jangan. Alibaba tu nama bapak kepada Mimin kita ni. Dah follow FB Mimin. Okey. Anda boleh juga pergi pada channel YT Malam Mistik Profile kalau anda nak tengok kisah-kisah lama Mimin yang profile audio kan. Kisah Nek Kim ada kat dalam tu, masih ada lagi. Korang boleh carilah. Dah 300 lebih ke 400 lebih dah cerita. Ada dalam YT profile ni. So korang carilah. Profile akan tulis karya tu daripada Mimin Alibaba. Okey Min. Okey. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kita jumpa lagi Min. Okey bro. Hello. Okey Min, terima kasih banyak. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro.